A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Seterusnya saya teruskan kepada bahagian kedua, digital ethics bahagian kedua. Hari ini kita akan menyentuh kepada personal data protection ataupun perlindungan data peribadi. Kita tengok dulu apa yang terkandung dalam bahagian kedua ni. Iaitu hari ini kita akan membincangkan tentang keperluan, purpose and legal act ataupun akta-akta perundangan yang berkaitan dengan perlindungan data peribadi. Yang kedua, kita nak tengok kenapa perlindungan data peribadi ini begitu penting sekali, important lah. Kenapa dia begitu penting. Dan yang ketiga, kita akan tengok tentang pencerobohan data peribadi. Termasuk yang pertama, kita nak tahu dulu lah apa yang dikatakan dengan perlindungan data peribadi. What is personal data protection? Personal data protection involves securing and managing people private information like names, addresses, contact detail, ID number and sensitive data such as health and financial records. Perlindungan data peribadi ini melibatkan securing, keselamatan dan juga how kita menguruskan maklumat-maklumat yang agak peribadi bagi pengguna. Seperti apa? Seperti pertama yang kita nak lindungi adalah segi nama, alamat, maklumat kontak, nombor kad pengenalan dan juga maklumat yang very sensitif. Seperti apa? Maklumat kesihatan ataupun tentang rekod kewangan. Its main goal is to prevent dia punya apa orang cakap ni? Matlamat utama dia ialah kita nak mengelakkan orang yang tidak berkaitan, unauthorized access yang tidak berkaitan daripada mencapai, mengguna ataupun berkongsi ataupun mencuri maklumat ini. Kita tengok pula seterusnya ialah pada purpose of personal data protection, keperluan bagaimana perlindungan data peribadi ini, apa keperluan dia. The main purpose of personal data protection is to purpose of personal data protection. Jadi, the main purpose of personal data protection is to safeguard individual privacy and ensure their data in handle responsibility and securely. Purpose dia, keperluan matlamat dia ialah kita nak memastikan bahawa segala privasi individu, privasi individu dan juga data-data ini dapat di-handle, dapat diuruskan yang lebih bertanggungjawab dan secara lebih selamat. Ini melibatkan satu set bagi macam satu organisasi lah, contoh macam bank ke, syarikat telco ke yang sentiasa menggunakan data kita ni, bagaimana mereka mengumpul data ni, menggunakan ni atau dan menyimpan data personal information ni dan seterusnya mengelakkan data-data ini, data-data peribadi pengguna ini disalahgunakan, di penipuan dan juga beberapa risiko lain. Seperti apa? Dan ini meliputi protecting privacy, iaitu kita melindungi kepribadian, keeping sensitive information safe from unauthorized access or misuse. Maknanya pihak organisasi ini perlulah memastikan bahawa segala maklumat yang sensitif ini diakses daripada orang yang tidak berkenaan, yang tidak ada kena-mengena ni dan menyebabkan data ini boleh disalahgunakan. Yang kedua, building trust, iaitu membina satu kepercayaan, encourage confidence, mewujudkan satu sifat keyakinan di antara individu dan organisasi yang menggunakan, menyimpan data kita ni lah. Yang ketiga, preventing fraud, mengelakkan penipuan dan reducing risk. Maknanya sini ialah untuk mengurangkan risiko daripada data kita dicuri, penipuan kewangan dan juga jenayah cyber.
Okay, legal compliance, ensuring organisation follow data protection law and avoid penalties. Kita nak pastikan bahawa organisasi yang saya katakan tadi lah, yang contoh macam bank, macam syarikat telco ni, mematuhi segala perundangan tentang perlindungan data dan mengelakkan daripada penalti lah. Okay, kita kalau pihak kerajaan. Dan yang kelima, kita nak maintaining reputation. Kita nak kekalkan reputasi, iaitu preventing data breach can be damage and organization reputation. Macam apa ni? Macam setiap perkara yang boleh mendatangkan kebocoran data ni oleh syarikat ataupun organisasi ni boleh menyebabkan hilangnya kepercayaan pengguna atau user terhadap organisasi terbabit. Jadi benda ni sebenarnya untuk mengekalkan hubungan antara pengguna dan organisasi itu supaya tak ada trust issue lah. Ini sentiasa saling mempercayai lah. Awak pegang data saya akan jaga dengan data dengan baik. Tak data ni tak akan disalahgunakan atau berikan kepada third person ataupun unauthorized person lah. Okay, purpose of personal data protection. Okay, apa kegunaan? Apakah keperluan kepada personal data protection, perlindungan data pengguna? The Personal Data Protection Act ataupun Akta Perlindungan Data Peribadi pada tahun 2010 di Malaysia ni adalah primary legal framework atau satu perundangan yang diwujudkan oleh kerajaan untuk melindungi data peribadi. Sebelum tu tak ada dan sebagainya. Okay, di PDPA atau persingkatan daripada Personal Data Protection Act ni aims to regulate how personal information is collected. Jadi sekarang ni dia nak menentukan bagaimana satu organisasi, kerajaan ataupun swasta ni bagaimana nak mengumpul data dan menggunakan memproses data tersebut and store dan disimpan oleh organisasi ini to safeguard individual privacy sebagai macam dan yang mana pengguna rasa data dia selamat, privacy dia selamat disimpan oleh organisasi ini, dan dia juga prevent misuse dan mengelakkan daripada data ini disalahgunakan. Here are key element of the act. Okay, key element of the act. Yang pertama, general principle, data must be processed in lawful and fair way. Maka mesti dia diproses. Okay. Kemudian notice and choice principle. People must be informed. Orang macam pengguna ni mestilah diberitahu kenapa data pengguna tersebut dikumpulkan dan diberi option bagaimana nak digunakan. Okay. So masa kita menyerahkan data pribadi kita, seperti mana kata tadi macam contoh kad pengenalan kan, kita bagi untuk dia collect data dalam tu seperti nama, alamat, nombor kad pengenalan dan sebagainya ataupun apa-apa maklumat dalam IC kita ni, kita berhak untuk menyoal lah untuk apa data saya diambil, bagaimana data saya disimpan, adakah data saya ni akan dikongsikan kepada pihak lain dan sebagainya. So pengguna berhak tahu itu. Kemudian disclosure principle. Personal data should only be shared for the original purpose it was collected. Macam kita nak buka akaun bank sebagainya, dia kena ambil maklumat yang tertentu sahajalah. Tak perlulah dia tanya benda-benda yang mungkin tidak berkaitan dengan operasi dia lah. Macam kalau kita berurusan dengan hospital pula, mungkin dia perlukan maklumat macam maklumat kesihatan kita. Darah jenis apa ke, penyakit-penyakit yang lain ke, itu lain lah. Okay, security principle. Proper security measure must be in place to protect personal data. Okay, security principle dari segi prinsip keselamatan lah. Okay, retention principle. Personal data should not be keep longer than necessary. So dia ada tempoh had tertentu lah. Tak bolehlah selama-lamanya disimpan. Inilah ada isu sini. So access principle, individu have to right to access and correct their own data.
Okay, individual have to right, ada hak lah untuk mengakses dan menentukan their own data. Okey, kemudian kita tengok important, kepentingannya. Kenapa personal data ni penting? Protecting personal data is crucial for several reasons. Yang pertama, dari segi privacy, it ensure that an individual private information is secure and not accessed or disclosed without permission. Ini memastikan bahawa maklumat peribadi individu itu ialah selamat dan tidak boleh diakses tanpa kebenarannya. Itu dari segi privacy lah. Contohnya, hospital keep patient medical record. Maknanya hospital ni menyimpan maklumat perubatan bagi pesakit encrypted. So only authorized medical staff can access. Jadi orang tertentu sahaja, doktor yang merawat ataupun kaki tangan yang terlibat sahaja yang boleh mengakses maklumat ini, dan tak bolehlah orang sembarangan boleh mengakses maklumat-maklumat ini. Okey, kemudian dari segi trust, kepercayaan, it help build and maintain trust between people and organisation. Jadi PDPA ni boleh boleh membina dan trust issue lah, maknanya isu kepercayaan antara pengguna dan juga organisasi. When data is handled responsibly, maknanya bila data ini diuruskan secara lebih bertanggungjawab, individu akan merasakan bahawa dia lebih selesa untuk berkongsi maklumat ni. Okey, contoh kat sini dibagi example, an e-commerce site use secure payment. Contohnya macam pembelian melalui internet ni. Jadi macam kita nak start bayar tu, dia akan ada security lah. Nak masuk ni kena klik ni, kena ada sahkan melalui e-phone, sahkan melalui ada 2FA dan sebagainya. Jadi pengguna akan rasa lebih secure, lebih rasa selamat untuk meneruskan pembelian menggunakan e-commerce site tersebut. Okey. Okey, yang seterusnya ialah security, keselamatan. Protecting data minimize the risk of identity theft. Maknanya kita protecting data ni ataupun keselamatan data ni, kita akan minimizekan, kita menjaga pelindungan data ni akan minimizekan, mengurangkan risiko kecurian identiti, penipuan kewangan dan juga cybercrime ataupun jenayah cyber. Contohnya, a bank use two-factor authentication for online banking to protect against unauthorized access. So kat sini dia macam bank lah kan, dia menggunakan two-factor. Maknanya bila contoh, saya bagi contoh macam Maybank to you lah. Kita buka pakai web untuk membuat sebarang bayaran. Bila kita dah masuk password, kita satu. Maknanya mana kita perlu tahu password dan username, kemudian kita transfer ke akaun yang tertentu. Jadi sebelum kita dapat approvekan sebarang pembayaran tersebut, Maybank akan hantar satu notification dekat phone kita, phone yang berdaftar dengan nombor tu dan juga telefon tu. Dia cakap perlu tak kena ni approve atau tidak sebarang transaction ni. So pengguna bila tengok macam tu, jadi dia lebih percayalah. Maknanya kalau ada password sekalipun, dia perlu ada handphone yang berdaftar, nombor telefon daftar untuk approvekan sebarang pembayaran ataupun pemindahan wang kepada orang lain. So kat sini pentinglah sebagai perlindungan data ni penting kan. Macam bank lah seperti sepatutnya, sebab apa ia melibatkan keuangan. Okey, yang keempat ialah legal compliance. Following data protection law help organisation avoid legal issue, fines and penalty. Okey, following data protection ni membantu organisasi ni avoid dapat mengelak daripada masalah-masalah perundangan, masalah kena denda dan penalti. Okey. Okey, a company, contoh sini ialah company follow the PDPA. Syarikat yang mematuhi garis panduan yang dikeluarkan oleh PDPA ni,
dapat memastikan mereka ni tidak dikenakan denda, penalti disebabkan oleh salah guna ataupun salah guna ataupun salah ni lah salah handle benda ni customer apa ni data pelanggan dia. Okey, yang seterusnya ialah yang kelima ialah reputation management, effective data protection ini amalan ni boleh prevent, boleh mengelakkan data kebocoran data, di mana ini bukan sahaja boleh menyebabkan reputasi syarikat itu musnah ke apa ke, tapi juga boleh menyebabkan hubungan dengan customer juga inilah tak baiklah. Sebab apa, bila berlaku kebocoran, customer mungkin ada rasa tidak percaya tiket sanksi dengan syarikat terbabit ataupun organisasi terbabit. Contoh kat sini ialah sebuah syarikat tech respond promptly to the data breach by informing affected user and strengthening its security measure, maintaining its reputation for being transparent and responsibility. Okay, itu untuk situ. Okay, terusnya kita tengok kepada the intrusion of personal data ataupun pencerobohan data peribadi lah. Intrusion of data personal data refer rujuk kepada any unauthorized access, di mana capaian yang tidak sah daripada orang yang tidak berkenaan mencapai, menggunakan atau disclose of an individual private information daripada mengambil data peribadi pengguna lain. Okey, maknanya kat sini ialah data itu sepatutnya diakses oleh orang tertentu, tetapi orang lain yang dapat menggunakan data tersebut. So itu adalah berlaku pencerobohan. This can be happen when personal data is stolen. Ini berlaku apabila kita punya data peribadi ini telah dicuri, diakses tanpa keizinan dan juga telah dimanipulasilah, manipulated. Such intrusion can lead to privacy violation, financial loss. Sekarang ni benda ini boleh menyebabkan apa? Yang menyebabkan pertama ialah dari segi privacy violation. Violation, kemudian boleh menyebabkan financial loss, kerugian keuangan dan juga kecurian identiti. Ini di bawah ni ada 5 contoh, 5 perkara lah disebabkan oleh intrusion ni. Apa yang berlaku? 5 perkara akibat daripada pencerobohan data peribadi. Intrusion ni. Yang pertama ialah data breach. Data breach ialah kebocoran data. Hackers break into a database. Dia macam masuk pangkalan data and steal sensitive information seperti nama, username, username kita, password kita atau credit card detail. So itu adalah pertamalah dia punya kesan daripada intrusion ni ialah data breach, kebocoran data. Yang kedua ialah phishing attacks ataupun serangan phishing ni. Scammers use fake email or website to trick individual into revealing personal data like password or financial information. Ini saya telah katakan pada si bahagian pertama. Contoh macam itu saya ceritakan bahagian pertama, video yang bahagian pertama, bagaimana ada orang tertipu tentang servis mencuci rumah. Jadi dikendaki menginstall satu software untuk berurusan dengan company terbabit, dan software tersebut mulalah diminta maklumat macam nama, alamat, nombor telefon, kemudian package mana nak, kemudian pembayaran melalui fake dia buat website lah. Kat situ dicontohlah phishing attack untuk memancing pengguna supaya memberikan sebarang maklumat peribadi. Yang ketiga, unwanted marketing. Organisation use personal data for marketing purpose without an individual consent. Maknanya maklumat kita beri pada company A ni atau organisasi A ni telah dikongsi dengan company lain. Jadi kita tiba-tiba kenapa aku boleh dapat email ni, boleh dapat surat ni, boleh dapat panggilan ni? Maknanya data kita telah dikongsi bersama dengan company-company lain. Yang keempat, malware and spyware. Malicious software is installed
on person's device to monitor the activity or steal data. Sama macam saya cerita tadi lah tentang apps yang kita install ni, dia boleh mencuri segala data-data kita ni dan diberikan kepada pihak lain. Yang kelima, social data scam. Okay, social data scam, personal information is extract from social media profile or account without permission. Okay, ini adalah kesan daripada pencerobohan data ni. Okay, macam kita letak segala maklumat kita dalam social media, dalam Facebook, kita tulis nama kita kat mana, kerja kat mana, adik-beradik berapa, previous last visit mana, dan orang boleh gunakan maklumat tu untuk gain something lah daripada ni, cerita yang dedahkan semua ni. Okay, intrusion of data, personal data, pencerobohan data pribadi boleh menyebabkan kesan yang serius lah, seperti kecurian data dan juga loss of privacy. Okay, saya rasa itu sajalah video digital ethics bahagian kedua. Okay, yang menceritakan tentang personal data protection. Kita tengok balik. Okay, dalam personal data protection, iaitu kita membincangkan tentang purpose of and legal act on of personal data protection, dan kita kena pasti dengan kepentingan important of personal data protection dan identify the intrusion. Kita kena pasti tentang pencerobohan dan personal data. Itu saja dari saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.